Kita sambung muka surat 7. Surat 7 baris yang kelima. Baris yang kelima. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa hadana 'ala siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa anta maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, sah kepimpinan jawatan kuasa masjid dan juga seluruh jamaah sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kerana Allah masih memberikan peluang kepada kita untuk beribadat. Bagaimana kita hidup, inilah jawatan hakiki yang tidak ada pencen kecuali bila kita mati. Bila mati kita tak perlu lagi beramal, tak perlu lagi susah payah datang ke masjid, tak perlu lagi kita cari kitab, tak perlu lagi cari tok guru mengajar kita, melainkan kita akan berada tempat menunggu saat kita dibangkitkan semula, menunggu saat ketika ditiup sangkakala, menunggu saat sama ada kita akan bahagia ataupun celaka. Pertanda awalnya ialah bila kubur kita sempit, gelap gelita. Itu pertanda awal bahawa hidup kita di sana penuh dengan kesengsaraan. Tapi andai kata kubur kita nanti terang benderang, luas bercahaya, maka itu tanda awal kita akan menjadi ahli sa'adah, orang yang akan bahagia sehingga sampai ke hari akhirat telah dibangkitkan menuju kepada mahsyar. Sebab itu dalam kitab Simarul Jannah, kita baca kitab ni Samarul Jannah, di mana disebut barang siapa yang menuntut ilmu misal dan menyangka ia akan bahawasanya niatnya pada mendapat akan dia bahawa beramal dan mengajar ia, maka jika tidak memperbuatkan akan demikian itu pada ketika makan daripadanya, maka bermula niatnya tidak sebenar, seperti mereka menuntut dunia dan menyangka akan bahawasanya sesungguhnya menuntut ia akan dia kerana terkaya daripada manusia. Bergantung pada niat masing-masing. Hatta kita yang menuntut ilmu ni pun, kalau tujuan kita untuk ilmu ni, nanti kita akan jadi orang berpengaruh, kita akan dihormati, hubujah, untuk cari pengikut-pengikut yang ramai. Kita mengajar ilmu, menyampaikan ilmu dengan niat sedemikian, maka kita akan mendapat murka Allah. Sia-sialah. Bagaimana disebut kat sini, kalau kita bahawasanya sungguhnya menuntut ia akan dia kerana nak jadi kaya, dan mencari kekayaan dunia untuk jadikan kita ni orang yang sombong, kerana kita lah orang yang paling kaya, terkaya pada manusia, dan bersedekah atas segala yang berhajat, dan hubungkan rahim segala keluarganya,
Maka tidak memperbuat ia akan demikian itu pada ketika ia berkuasa atasnya. Orang yang Allah beri kepada mereka kekayaan, beri kuasa pada dia, tetapi dia tidak melakukan sesuatu untuk dia menghubungkan silaturahim, membantu orang-orang yang dalam keadaan susah, miskin dan sebagainya. Islam ni tuan-tuan, satu agama yang mana Allah angkat derajat bagi mereka yang beramal. Islam tidak mengajar penindasan dan kezaliman. Islam mengajar keadilan kepada semua, hatta kepada orang yang bukan Islam sekalipun. Itulah hebatnya Islam. Kita sangka sosialis pragmatis ataupun sosialis komunis itu adil bila menyamaratakan sama ada kaya ataupun susah, dia diberikan imbuhan yang sama. Belajar sampai universiti, jadi pengarah tuan-tuan, gaji dia sama dengan tukang sapu, budak pejabat, sebab atas nama adil. Dia lupa bahawa seseorang yang belajar sampai masuk universiti, berkorban dengan mental dia, dengan fizikal dia, dengan emosi dia, untuk dia menjadi orang yang berjaya, sampailah kita kata menjadi seorang yang memiliki ijazah, tetapi dia bekerja sebagai bos, tapi gaji sama, dibayar. Maka tidak adil. Kita pergi di Beijing, kan, dia sembanglah. Maknanya orang yang bekerja di restoran sama dengan orang lain, walaupun dia kedudukan dia lebih tinggi, sebab mereka kata semua mesti berlaku adil. Islam dia memberi peluang kepada siapa yang boleh belajar tinggi, sampailah ke Menara Gading, sampailah jadi pengarah urusan dan sebagainya, ketua jabatan. Dan orang yang malas belajar, takat SPM pergi dia Kelang. Mungkin sebulan, mungkin 2,000 pendapatan ataupun 1,000 lebih. Di kalangan, dikategori sebagai orang miskin, susah kan. Tapi orang kaya pula, walaupun Allah beri kepada dia kemewahan, kekayaan, maka wajib atas dia membayar zakat, membantu orang miskin tadi. Itu adil. Anak kita ada yang umur 12 tahun, ada yang umur 18 tahun, ada yang umur 3 bulan. Kita beli buah rambutan, kira-kira ada 100 biji, kita bagi sama banyak, kerana kita kata adil. Yang abang umur 18 tahun dapat 20 biji, adik umur 3 bulan 20 biji juga. Tak adil tuan-tuan. Sebab keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempat dia. Bukan adil tu kena bagi semua sama banyak. Kapitalis mengajar kita arti penindasan. Yang kaya makin kaya, maka dia sanggup memerah keringat kan orang yang berada di bawah dia untuk kekayaan dia. Menindas dan menzalimi disebut kapitalisme. Islam, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kena berlaku adil. Hatta kita ambil hak orang kafir, tak boleh ambil. Kalau kita Amr bin Al-As perintahkan agar dibina masjid, dalam keadaan diberi kuasa sebagai gubernur di Mesir, jadi menjadi hak ke atas dia untuk mendirikan masjid. Tak kira tanah siapa pun, bila diambil maka boleh bina masjid. Tapi bila Yahudi itu mengadu kepada Khalifah Umar Al-Khattab bahawa tidak adil, kerana dialah yang memiliki tanah tersebut yang nak dibina masjid, walaupun dengan tujuan membina rumah ibadat untuk orang Islam, arahan daripada gubernur ni menteri besar lah tuan-tuan. Maka Umar mengutus surat menyatakan batalkan niat untuk membina masjid kerana berlaku zalim. Andai kata diteruskan untuk bina juga masjid, maka Umar sendiri akan datang ke Mesir dan akan memenggal leher Amr bin Al-As. Yang menyebabkan Amr kemudian memerintahkan agar tiang-tiang yang telah dipasak, ditanam, dicabut semula. Bila Yahudi itu mendengar sahaja bagaimana keadilan Islam, maka dia bertemu dengan Amr bin Al-As. Aku serahkan tanah milik aku wakafkan, binalah masjid, dan aku juga serahkan akan diriku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kita kata Islam bukan setakat adil kepada
orang Islam tetapi yang bukan Islam. Dikenakan cukai disebut jizyah dengan tujuan menjaga keamanan dan keselamatan. Di mana dalam Islam diarahkan agar orang Islam bayar zakat. Orang Islam kena bayar zakat. Mau tak mau kena keluarkan zakat. Orang kafir dia tak ada zakat sebab zakat ni pahala. Dia kena cukai. Cukai sebut jizyah. Sebab kita jaga keamanan dia. Andai kata tak mampu nak jaga keamanan, tak boleh, tak mampu dah, maka hendaklah dipulangkan balik cukai tersebut. Tak boleh kita ambil haram. Kita ambil tanpa kita menjamin keamanan. Kalau diserang oleh musuh, kena pertahankan. Walaupun daerah itu adalah majoritinya orang yang bukan Islam, tapi mereka membayar jizyah. Tuan-tuan, itulah kita katakan bahawa bagaimana Islam sentiasa menjaga setiap penganutnya dan juga orang yang masih belum dibukakan pintu hati. Sebab semua manusia ini hamba Allah. Maka Allah menciptakan suatu sistem kerana Allah yang mengetahui. Itulah sistem yang terbaik untuk umat manusia. Tapi manusia kadang-kadang terlalu cerdik. Dia ingat dia boleh buat macam-macam. Tapi akan bertemu juga dengan Allah. Dan menghubungkan rahim. Dan kita banyakkan bersedekah dan sebagainya, maka akan dapat menghubungkan lagi rahim, akan salut segala keluarganya. Aqrabin disebut keluarga yang dekat. Kita nak bantu, kita tengok keluarga kita dulu yang terdekat. Pak Long kita, Pak Cik, Pak Uda, apa lagi, Pak Teh. Oh, Pak Teh ni susah, kerja ke laut, kadang dapat ikan, kadang tak dapat ikan. Maka zakat kita sampaikan kepada mereka. Zakat, kita nak bayar zakat, direct terus bagi. Bagi. Mana itulah kita kata Islam mengajar kita sedemikian. Maka tidak memperbuat ia akan demikian itu pada ketiga berkuasa atasnya, maka tidak memberi bekas bagi niatnya. Dan bermula niat itu tidak memberi bekas pada maksiat. Suatu seperti bahawasanya bersuci, ia tidak memberi bekas baginya pada najis, ain. Maka barang siapa yang muwafaqah, ia akan seorang manusia atas mengumpat seorang Islam dan mendakwa ia akan bahawasanya hasad ia, dengan demikian itu akan masukkan kesukaan atas hatinya, maka ialah seorang daripada yang mengumpat itu. Dan barang siapa yang diam ia pada menyuruh dengan ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar, maka mendakwa ia akan bahawasanya niat ia dengan diamnya akan melihara daripada pecah hati orang yang mengerjakan. Benar kita tak suka, tapi kalau kita cakap takut juga kita menimbulkan sesuatu yang lebih besar, masalah yang lebih besar. Jadi kita diam. Kalau kita rasa diam lebih baik, maka perlu diam. Sebab banyak dosa ni datang daripada lidah. Sebab lidah tu tak ada tulang, tuan-tuan. Adakah lidah bertulang? Tak ada. Sebab itu Nabi SAW duduk dengan sahabat. Nabi tengok ada seorang sana lalu di hadapan, maka Nabi tuding jari. Nabi itu ahli syurga. Nabi beritahu dekat sahabat, Nabi kata tu ahli syurga. Pada waktu yang lain sahabat berkumpul untuk mendengar daripada Rasulullah, tiba-tiba lalu lagi, maka Nabi tunjuk lagi, Nabi itu ahli syurga. Kali ketiga ada sahabat, dia kata kalau macam ni tak ini, dia nak ikut pemuda ini ataupun lelaki ini, dia nak tahu apa amalan dia. Yang Nabi SAW sebut pada sahabat ini ahli syurga. Maka dia ikut sampailah ke rumah. Dia sampai ke rumah tuan-tuan, maka dia mohon agar dia dapat bermalam, malam dua lah, minta izin lah nak menjadi tamu. Laki itu membenarkan. Dia membenarkan. Maka masuklah laki tadi. Tujuannya nak tengok amalan dia, apa yang dia buat ni. Nabi tuding jari, Nabi kata ini ahli syurga. Malam dia bangun. Dia bangun, dia buat tidur tuan-tuan. Dia berjaga-jaga. Pokok dia bangkit malam tahajud. Kawan tu lena terus tuan-tuan. Lepas main isyak tu kira terus lena lah. Tak bangkit-bangkit dah. Sampai subuh. Dia kata ahli syurga apa? Kok bangun malam tahajud ke, berzikir ke, ada amalan-amalan yang mungkin dia tak tahu, yang dia boleh ikut. Dia rasa aku pun hebat lagi, aku boleh bangkit malam tahajud. Tak terbayang apa pun. Ada bangkit-bangkit tu orang ambil uduk apa semua terus sembahyang. Tak apa dia kata. Mungkin sebab dia mungkin tak nak tunjuk.
Mungkin pada firasat dia sebab ada tetamu. Tunggu lagi hari esok. Pun sama juga tuan-tuan. Sampai hari ketiga, akhirnya dia tak tahan, dia tanya lah. Dia buka lah rahsia. Dia kata, Rasulullah tunjuk pada saudara bahawa saudara ni ahli syurga. 3 kali. Maka sudah pasti ada amalan-amalan yang aku nak ambil amalan ni. Mudah-mudahan aku juga akan menjadi ahli syurga. Tuan bagi tahu apa sahaja yang Tuan buat. Amalan yang baik yang Tuan lakukan. Mudah-mudahan aku nak jadi ahli syurga. Ini sahabat tadi. Maka dia senyum lah. Mana dia tunjuk macam ni? Cuba tengok. Apa tu? Dia kata jaga lidah. Jaga lidah. Orang yang jaga lidah tu ahli syurga. Walaupun benda kecil. Tapi sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memuliakan orang biasa memelihara lidah. Berpesan-pesan dalam perkara yang benar. Dan berpesan dalam perkara yang sabar. Sabar dengan syukur ni, syukur lagi tinggi pada sabar. Kalau begitu, oh sabar ni nampak macam hebat. Tapi sebenarnya syukur lagi tinggi pada sabar. Sebab itu, sabar ni, kadang-kadang kita dapat kesusahan, kita sabar. Kan? Pergi ziarah kawan kita dekat wad hospital. Dia sabar. Duk zikir ya. Allah Ustaz. Tak tahu nak habar lah Ustaz. Makan tak lalu. Ni tunjuk dah. Macam gitar dah Ustaz. Tulang rangka tu macam gitar. Mana kurus sangat. Tu macam mana doktor kata apa? Doktor kata tu lah nak cek lagi kot ada penyakit lain. 3 serangkai dah ada dah Ustaz. Allahu Akbar. Dia sebut sabar. Tapi syukur lagi tu. Syukur bila Allah bagi senang. Allah bagi duit banyak. Allah bagi kedudukan tinggi. Patut kita syukur. Tapi banyak kalau kita menjadi kufur. Kufur nikmat. Sebab itu orang yang mempertahankan syukur lebih hebat pada sabar. Zaman hari ini Allah bagi kita nikmat. Kalau sahabat boleh datang ke masjid, rumah Allah, kerana nak bersama dengan Rasulullah nak dapatkan satu ilmu. Habis saja Nabi mengajarkan hanya satu ilmu, mereka bangkit. Maka Nabi tanya, Aina? Mana kamu? Bangkit-bangkit. Dia kata kami nak balik semua. Kami nak balik kampung kami ya Rasulullah. Kami dah datang dengan perjalanan yang jauh. 7 hari perjalanan. Dan sekarang kami nak balik semula. Kami syukur dapat bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Dan dapat ilmu. Walaupun hanya satu ilmu. Kami nak balik semula ya Rasulullah. Maknanya 7 hari perjalanan. Kita Allah beri nikmat. Boleh datang masjid. Motor dah start dah tuan-tuan. Tekan. Hidup terus. Kan? Menerbang obat tu. Sampai masjid. Tak ada berapa saat pun. Berapa minit sampai dah. Masuk pula masjid. Allahu Akbar, masjid punya cantik ni. Kapit tuan-tuan. Terbenam kaki. Sujud pun sedap ya. Bukan setakat tu. Dengan aircon lagi. Lepas angin lagi. Apa ramai datang masjid? Nak banding dengan ahli qaryah yang ada di rumah Allah. Apa ramai datang? Itu syukur itu lebih kuat. Kalau sahabat Nabi sanggup susah payah. Sebab itu kita lihat orang yang susah payah untuk agama ni, dia lebih tinggi daripada kalau tengok 7 golongan yang mendapat lindungan aras. Lindungan aras kan. Tengok nombor 1 apa dia? Dia letakkan nombor 1 sekali di atas. Nombor 1 ialah orang yang adil. Jasa berlaku adil. Apa juga yang Allah perintahkan, maka dilaksanakan secara adil. Yang ke-7 bawah sekali. Apa dia? Berzikir dalam keadaan ada mata bercucuran. Makna orang yang dia hanya ibadat tanpa memikirkan soal lain. Berbandingkan orang yang sanggup mencari orang-orang yang perlu diberikan pertolongan, yang perlu dibantu. Kalau dia jahil perlu diberikan ilmu, beri nasihat. Dia letakkan nombor 1 tu. Kadang-kadang kita anggap orang sabar tu kira tinggilah makam. Syukur lebih tinggi. Sebab itu kita syukur itu maknanya kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Lagi banyak Allah beri nikmat kepada kita, lagi banyak kita bersyukur dan lagi banyak kita sujud kepada Allah. Di mana sahaja kita berada, kita sebut innal ladzina qalu rabbunallah. Tuhan aku ialah Allah. Aku bisnes berjaya alhamdulillah. Maka digunakan lebihan daripada keperluan dia untuk dia bagi dekat masjid, dekat surau, jumpa dengan pengurusi, apa yang kurang lagi tuan pengurusi. Dia kata kita ni ingat belakang tu bocor sikit tak apa.
Ada satu surau, dia jumpa dengan Tuan Bendahari. Dia tanya, berapa bayar api? Air berapa? Ya, balah air bayar sebulan tuan. Bil air bayar kat saya setiap bulan. Saya nak jadi macam Khalifah Osman bin Affan. Dia beli Wadi Qura. Wadi Qura tu dekat Madinah kan, yang dia infakkan. Wadi Qura tadi, makna telaga air tadi untuk orang Islam. Dia milik orang Yahudi. Jadi dapat pahala macam tu, malah dia tolong bayar tiap-tiap bulan. Bil bukan masjid, surau. Bil surau. Ini orang yang syukur atas nikmat. Allah tambah lagi. Sebab itu disebut wala in syakartum la azidannakum. Kita nampak macam rugi tuan-tuan, tapi Allah tambah. Yang Allah tambah ialah keberkatan. Bukan benda yang kita nampak. Oh, memanglah saya ada RM10 kan. Saya bagi dekat tuan imam, saya tak ambil RM5, tinggal RM5 lagi. Nak Abu Zan kata, aku tak ada kah? Bagi dia RM3, tinggal lagi RM2. Pada zahir tu nampak macam tu. Besi Allah tambah rezeki yang kita tak sedar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki yang kita tak sangka-sangka tu. Tuan-tuan sihat. Walaupun tuan-tuan duit tak banyak tapi sihat. Kan seronok. Sama raya ni tuan-tuan, dengan lemang dia, dengan apa semua balas lah, dia lah. Kambing perap lah kan. Malah dekat stadium kan, macam-macam makanan. Kambing berpuluh ekor, berpuluh ni 2-3 ekor. Bakar yang ni pula kambing lagi. Kambing saja. Tapi tak dan 2-3 jam habis. Cuba orang ada penyakit. Kan sedih. Beli udang besar RM60 sekilo. Ketam spik biru. 9 bibik merah. Kan? Cucu dia tengok. Tok Wan, sedap ni Tok Wan. Oh, udang ni sedap. Lemak manis. Lemak manis apa? Aku gaut. Makan pun tak boleh. Akhirnya makan Nestum. Duit banyak. Tapi itulah yang kita boleh. Doktor kata kena makan tu. Makanan khas. Makanan tertentu saja. Allah beri kepada kita akal. Terbayangkan ada sahabat kita yang dah nyanyuk. Nyanyuk dalam sembahyang tak apa lagi tuan-tuan. Saya jumpa banyak dah. Dia kata dia ni tak perlu sembahyang dah. Sembahyang maghrib 4 rakaat. Nanti tak masuk lagi waktu asar. Dia sembahyang asar. Saya ingat balik arwah Tok Su saya. Arwah Tok Su. Saya bawa masa bapak saya hidup lagi. Orang saya nak tengok dia. Dia kata masuk waktu dah. Aku nak sembahyang. Sembahyang apa Tok Su? Sembahyang Zuhur. Tak masuk lagi pukul 11 pagi. Dah masuk dah. Nyanyuk tu dah. Nyanyuk dah tu. Sembahyang. Habis tak zikir subhanallah subhanallah subhanallah. Asap pula kot. Main asap pula dah. Sekarang sembahyang je. Nasib baiklah tuan-tuan. Kalau nyanyuk macam tu tak apa dah. Kalau nyanyuk jenis orang kata berak merata kan. Buat roti canai. Jalan-jalan, siapa pula dah naik basikal kan. Saya pernah nampak orang tu kan. Meninggal dah orang tu. Dia suka naik basikal. Tapi tengok siapa buang kacang. Buang kacang hitam. Sayang tu tak membazir. Dia kata dia pun turun makan tek kambing. Kan bulat-bulat. Dia tak ni. Sebab itu kita ni wajib semayang. Kecuali orang yang dah tak berakal lagi. Dia tak wajib. Lagi mana kita masih akal, kita ni masih elok, masih sempurna. Walaupun tak boleh sembahyang berdiri, walaupun kita hanya terbaring, kita kena stroke, tak boleh lagi kita nak ambil air sembahyang, maka wajib kita sembahyang. Sebab akal kita masih boleh berfikir. Ustaz, wuduk macam mana? Jadi saya pakai pampers Ustaz. Saya banyak dalam podcast ni, takkan nak sembahyang. Tak ada orang kan yang boleh bantu. Adalah anak saya Ustaz, anak saya sekolah. Kena masa dia balik, okey dah. Dia bagi bersih apa semua. Ini kadang ada co-curriculum. Bila ada co-curriculum, balik pukul 5.30. Pukul 6 sampai rumah. Saya nak sembahyang macam mana? Bukankah dalam Quran sebut? La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat. Pandai juga tuan-tuan. Ayat Quran tu. Allah tidak akan memberati seorang melainkan kemampuan yang ada pada dia sahaja. Saya dah tak mampu dah. Sembahyang ni tuan-tuan, boleh ubahkan hukum wajib. Dia tak boleh ubah sampai bila. Cuma dari segi pelaksanaan, maka Allah beri
rosak, beri keringanan. Walaupun dalam keadaan kotor bernajis sekalipun. Bila masuk waktu, dia sembahyang. Allah tu Maha mengetahui, hamba dia tak mampu, tapi dia tak sembahyang juga lagi. Sembahyang. Baik itu kalau ikut rombongan tuan. Kena pesan dekat driver bas. Dia berdosa semua. Beritahu dekat driver bas. Kita subuh dekat mana? Dia kata dekat ni lah, dekat dalam perjalanan lah subuh. Kalau depan tu agak-agak mana yang dekat? Dia kata ada RNR Tapah. Berhenti. Berhenti kat situ, kami nak sembahyang. Ini tak. Kita follow buat pejam macam. Sampai dekat Cameron Highland dah pukul 8. Nak sembahyang apa? Dulu masa saya kerja lah, kita nak kereta tuan-tuan, bawa pelajar kan, cikgu sekali dah. Saya pesan dekat cikgu dalam tu, dia kata nanti ada satu masjid kat depan tu, ikut kereta saya. Saya masuk masjid, berhenti masuk, semua kena sembahyang. Tak apa-apa Ustaz, tak apa. Driver tu Cina tuan-tuan. Driver hak bawa rombongan cikgu, kemudian anak-anak murid semua ni Cina. Pesan kat je nanti ya, you masuk ikut saya punya kereta, masuk dalam. Kita mau sembahyang. Ikut. Bila kita masuk corner, dia tak masuk, terus ke atas. Terus ke atas. Sampai dekat tempat ada pukul 8 aku sampai kan. Sekarang turun tu masjid, boleh sembahyang. Ini sembahyang apa? Dah siang dah, matahari dah. Dia kata, kena cikgu pun buat diam ya kan. Ini kadang-kadang orang tak ambil berat tuan-tuan. Ini sebenarnya ada satu trend, sembahyang guna kipas. Tahu tak? Budak-budak nakal dia masuk. Saya tak tahu macam mana bentuk sembahyang. Dia letak kipas dia balut kan? Bila Menteri Agama diminta pandangan dia kenapa, dia kata nakai lah, budak nakai. Nakai ni mana kena bagi nasihat. Dalam bab sembahyang ni bukan boleh main-main kan? Bukan boleh main-main. Kadang-kadang Tok Imam pun dia nakai. Dia suka melawak tuan-tuan. Orang jumpa saya, Ustaz, boleh tak Ustaz kuliah Ustaz cakap Pak Imam kami Ustaz? Saya kata awal. Dia ada geng melawak kasar. Tuan-tuan tahu melawak kasar. Dia bila tak ada imam, bila kawan dia sembahyang, geng-geng tu lah. Bila kawan tu rokok, dia main telok. Orang tua dah tuan-tuan. Saya kata macam nak respect. Imam ni orang mesti ada izzah, ada kemuliaan. Walaupun dia bukan ustaz, tapi kita nampak dia ada izzah, dia ada kemuliaan. Dia tak boleh macam mana orang lain, sama orang lain boleh melawak kasar-kasar, tak boleh pihak apa walaupun dia duduk punggung, tak boleh. Walaupun kawan dia pun suka melawak macam ni, dia pun tak boleh. Dia mesti ada, dia sebagai imam ni macam orang yang memimpin jamaah makmum. Macam mana orang nak menjadi berimam kalau orang yang dia ada perangai melawak macam tu kan? Melawak boleh juga melawak tuan-tuan, tapi jangan sampai kita kata menjatuhkan aib kan. Jadi benda-benda ni kadang-kadang kita tak teliti kan. Sebab itu dia kata masukkan kesukaan atas hatinya. Salah seorang daripada yang mengumpat pada barang siapa yang diam, dia diam, dan menyuruh dengan makruf dan melarang daripada mungkar. Mendakwa ia akan bahawasanya niat ia dengan diamnya akan melihara pada pecah hati orang yang mengerjakan, maka ia mengetahui akan dia pada dosa, dan apabila bergantung ia oleh niat yang keji dan amal yang elok, nescaya memfasadkan ia dan menjadikan ia akan dia keji. Tuan-tuan faham tak maksud? Bahasa ni diterjemah pada bahasa Arab kadang-kadang dia agak berbelit. Kita lihat perkara mungkar, kita tengok perkara mungkar, kita diam. Kita membiarkan perkara tersebut terus. Kerana apa? Kita takut nanti susahlah, pecahlah. Dia iman yang sangat lemah. Iman yang sangat lemah. Sebab bila kita melihat satu perkara, kita diam. Kita kena tegur. Kalau ada kuasa, kita sebagai imam, kita ada kuasa kan? Kita sebagai GPKK, kita ada kuasa sebagai, kita kata orang dilantik sebagai datang kuasa GPKK ni untuk satu karya. Maknanya dengan kuasa dia, setakat mana dia boleh buat. Tak boleh dengan lidah dia.
Tak boleh juga diam. Tapi diam tu bukan bermaksud kita duduk di tempat yang maksiat tersebut. Contoh kita kata joget lambak. Kan? Ada majlis apa tahu lah, majlis walimatul urus ke apa. Panggillah penari-penari. Menari. Menari dah. Kita kata aku benci lah, aku tak suka lah macam ni. Apa ni menari tua-tua bangka duk menari. Kan? Tapi kita duduk juga tengok. Itu diam tu tak kena tuan-tuan. Kita nak tengok tak berani, tapi kita diam. Kita masih juga kita biar benda tu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in yastati' fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman. Wa zalika adhaful iman. Ni Nabi sebut. Siapa yang tengok benda mungkar, benda maksiat, maka cegah dengan kuasa. Cegah dengan kuasa. Tengok budak-budak main kat belakang. Remaja-remaja kan. Tok Imam, Tok Bilal, itu pegawai-pegawai masjid. Cegah. Dia perbuatan-perbuatan yang mencemarkan nama, mencemarkan masjid. Ataupun di PKK yang kawasan kampung ni ada kapal-kapal lah. Jadikan tempat. Saya pergi dekat Johor tuan. Duduk kat Hotel Hyatt. Hotel Hyatt ni dia menghadap dekat Selat Teberau, Singapura kan. Saya nak berehat lah kan. Ada orang datang, masuk bilik sembang-sembang, dia kata, Ustaz jom kita keluar. Kita kata malas keluar, besok ada program itu. Tak ikut saya Ustaz. Dia paksa juga. Jadi kita ni tak apalah, kita kena raih juga. Kalau kita malas keluar, dia pun bawa. Rupanya dia bawa pergi kubur. Dia bawa pergi kubur. Ya Allah tuan-tuan. Kubur tu macam taman, dengan bunga-bunga letak. Lepas tu ada couple punya banyak dekat kubur. Boyfriend and the gila friend. Remaja, muda-mudi duduk bercumbu dekat kubur. Tak takut sikit, tak takut. Sebab kubur tu dah jadi macam taman bunga lah. Sedangkan batu nisan tu ada. Dia kata ni lah Ustaz, saya nak habat dekat Ustaz ni dia. Ustaz nak tengok sini. Esok kalau Ustaz ceramah kuliah kat Ustaz bercerita. Sebab Ustaz tengok. Dia kata betul. Oh, pokoknya macam ni. Oh lah. Dulu COVID kan tak boleh kursus. Sekarang ni anak kita nak kahwin, pergi kursus. Kursus dapat sijil. Mana mengikuti kursus sekian-sekian, dapat sijil. Sijil tu boleh tunjuk dekat kadi ke, naik kadi ke, pada dia dan menyertai kursus dan layak untuk dinikahkan. Tapi bila COVID, dia kata, dia tak boleh berkursus, tak boleh. Macam kita dulu tak boleh kuliah kan. Tak boleh kuliah. Ustaz tak boleh datang masjid, hanya Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Berapa orang saja boleh. Tak lain tak boleh. Pergi juga kena denda. Saman 10,000. 10,000 kan? 1,000. Tak pergi. Jadi bila tak ada khusus, dia kena temu juga ada kurang dalam 20 soalan. Saya tanyalah secara lisan. Duduk pun kita tanya. Terus Ustaz, saya tak sangka. Saya kata apa? Saya tanya mudah je Ustaz. Saya tanya, cuba baca kunut sikit, tak ingat? Cuba kunut. Tak hati. Hang tak hati baca kunut, dia kata. Tak apalah benda sunat. Subuh mayang tak? Tak mayang. Cuba mengucap. Mengucap tak betul. Tak betul Ustaz. Macam mana saya nak bagi nikah dia? Berdosa saya Ustaz. Kalau saya, Ustaz pula ada kuliah-kuliah, semua orang baik-baik. Ini semua orang baik-baik ni sebab dia ada iradah berkehendak. Datang ke masjid tu memang nak jadi baik. Kita semua nak masuk syurga. Tapi hak ni budak-budak ni, anak-anak tadi. Tapi mengucap tak boleh. Mengucap tu dia mengucap tak betul. Dia bantai lah. Dia kata pergi balik. Pergi balik, mengucap dulu betul-betul. Lepas tu main balik. Tak bagi. Merayu-rayu. Tapi kalau tuan-tuan rajin sembang-sembang dengan saya taklah nikahkan orang kan. Itu tugas naik kadi semua kan. Naik kadi lah yang akan soal semua juga. Bagai. Tapi maklumat tu kadang-kadang mereka berkongsi. Berkongsi. Jadi keadaan kita makin parah tuan-tuan. Sebab itu bila saya pergi masjid ke masjid, surau ke surau, masa tempat saya pergi, saya tengok semua kilauan emas. Kadang-kadang kita rasa juga kita semua ni dah akan jadi bakal-bakal jenazah dah tuan-tuan. Dalam tahun yang kehadapan ini tak tahu siapa yang akan pergi
Bila masa aja tu. Tapi anak-anak kita yang masih belia ni, kan di mana mereka berada? Di mana mereka berada? Jadi tugas kita balik kena ajar. Pertama benda-benda basic tu kena ajar dulu. Sebab mereka tak minat datang masjid. Sebab pengaruh luar ni lebih kuat mempengaruhi. Dengan medsos dia, dengan handphone, semua ni merupakan satu benda yang kita katakan zaman senang ni banyak sangat ujian Allah. Dan syukur tu lebih hebat daripada sabar. Seperti mereka yang beramal, ia akan amal yang soleh. Dan niat dengan demikian itu. Amal yang soleh mendapat akan harta. Dan kemegahan. Dia beramal, dan dapatkan harta dan kemegahan. Hubujah. Sia-sialah amalan dia. Maka bersungguh-sungguh olehmu hai saudaraku. Bahawa adalah niat engkau pada taat engkau. Maka niat itu kena perbetulkan. Sebab itu kita nak betulkan niat, kita kena faham dulu. Tuan-tuan kena mengaji dulu. Mengaji kenapa aku ni jadi orang Islam. Kenapa aku jadi orang Islam? Oh, aku nak masuk syurga. Bolehkah masuk syurga macam tu saja? Oh, kena cari pahala. Macam mana nak dapat pahala? Mengaji lagi, nak bagi faham ni. Oh, pahala ni kena ibadat. Oh, dapat pahala. Tak nampak pun pahala. Okey, tak nampak pahala. Saya bagi putus elektrik tu. Wayar elektrik saya bagi putus. Pegang saya. Ni, semua berani pegang. Mampu ustaz, ada kau nak pegang karun tu. Atau apa, nampak tak? Aliran karun, tak nampak. Tak usahlah. Bernafas cukuplah. Kan? Kalau ada kolah kat belakang tu, terjun. Menyelam. Setengah jam cukup. Pasal apa timbul? Oksigen tak ada ustaz. Mana boleh menafas kat oksigen? Nampak ada oksigen? Nampak ada oksigen? Tak nampak. Tapi kenapa kita yakin? Kenapa kita yakin? Oh, kalau oksigen tak ada, kita mati. Kita yakin bahawa kita akan mati. Tapi kenapa tak yakin dengan pahala? Pahala tu tak nampak. Kan tak nampak pahala. Yang kita siapa mengaji ni, Allah beri pahala berganda-ganda. Pahalanya bukan sedikit. Kita anggap enteng, kita anggap mudah, tak apalah. Esok bila sampai masa malaikat maut datang untuk ambil nyawa kita, maka ketika itu barulah terbuka hijab. Terbuka hijab. Maka ketika itu kita akan minta, kita diberi sedikit usia lagi. Tapi Allah tak akan beri tambahan umur. Cukuplah. Umur kamu dah 68 tahun. Lebih pada umur Rasulullah. Nak minta panjang umur lagi. Nak kumpul dosa dan maksiat lagi. Kata malaikat. Sedangkan kamu ingat bahawa lagi banyak dosa, lagi lama berada dalam azab neraka Allah. Itu Nabi doa minta agar dipendekkan umur. Walaupun Nabi boleh minta panjang umur, ya Allah, panjangkanlah umur umatku ya Allah. Nabi boleh minta, tapi kenapa Nabi minta ya Allah, jangan engkau panjangkan umur umatku. Allah makbulkan doa Nabi. Allah makbulkan doa Nabi. Jadi benda-benda ni merupakan suatu amaran pada kita. Bila dah ada tanda-tanda. Saya pun dah mula rasa, tuan-tuan, tak kena hujan sikit je dia mula rasa badan sakit-sakit. Sebab kita punya antibody dia lemah. Saya balik daripada Ipoh, sampai rumah dekat pukul 2. Lepas tu tak mau lena lah. Tak mau lena. Bangkit pagi, kaki pun jadi macam krem dah, tuan-tuan. Sakit dan sebab tu malam tak tidur. Kan? Jadi kita perlu banyak rehat lah. Perlu banyak berehat sikit. Tapi bila kita fikir balik, masa ni berjalan cepat. Orang tadi bising, kalau badan tak pasal Sofi lah, masjid mengajak rehat lah. Saya kata mereka duduk tunggu kat masjid lah. Sian. Kadang-kadang ada tempat yang saya pergi tu, dia datang pada jauh. Kalau kita tak pergi, nak balik pula tengok muka semacam yang tak dapat. Orang yang jenis orang pencinta ilmu ni dan lain. Sebab dia nampak. Seolah pahala tu nampak dengan mata dia. Tapi kita ni tak yakin dengan apa yang telah Allah janjikan. Niat pada taat. Sebab itu niat untuk taat engkau akan atas menuntut akan redha Allah. Sebab itu kita kata redha Allah. Wajah Allah jua. Dan niatkan oleh kamu. Dan niatkan oleh kamu dengan barang yang mencapai engkau akan dia. Daripada segala perkara yang mubah. Mubah ni perkara yang harus. Daripada benda harus tadi, tuan-tuan, boleh jadi benda tu sunat. Asalnya harus. Tuan-tuan makan kan? Makan.
Harus tak makan? Harus kan. Tapi dalam keadaan kita baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Setiap suapan itu menjadi pahala. Pahala sebab kita baca doa. Kan? Kita masuk masjid. Duduk dekat masjid. Sandak dekat tiang. Dapat pahala tak? Haruslah. Macam mana dapat pahala? Niat iktikaf. Walaupun kita tidur dalam masjid, tapi kita niat iktikaf. Baca iktikaf. Maksudnya sepanjang kita berada di masjid, kita dapat pahala. Benda yang mubah harus boleh tukar jadi benda sunat. Ini kita maksudkan betapa besarnya rahmat Rasulullah. Masuk saja masjid ataupun tuan dalam musafir. Tuan tengok masjid, nak buang air, tak apalah, lepaskan hajat. Kemudian ambil uduk, masuk masjid. Niat iktikaf. Kemudian sembahyang sunat satu masjid. Kemudian balik. Terus. Ni kita kadang tak sempat dah. Maksud saya lah, saya cakap dia tuan. Dan kita betul nak kereta balik, enjin kereta pun tak bagi mati, terus jalan. Sebab kita lemah. Ustaz, tu macam mana tu Ustaz? Kita pergi masjid, mana lebih aula? Satu masjid ke kita sembahyang sunat? Sunat qabliyah kan? Orang dah habis azan kan? Habis azan mana sunat qabliyah, kita baru sampai. Dia semua masuk masjid Ustaz. Dia tahiyatul masjid, menghormati masjid tuan. Nama pun tahiyatul masjid, menghormati masjid. Masjid itu rumah Allah. Jadi kita masuk masjid, kita hormati rumah masjid. Jangan duduk. Duduk tak boleh dah. Kita menghormati rumah Allah dengan kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi bila dah kamat, kita nak niat tahiyatul masjid kan, nak niat qabliyah. Maka niat qabliyah. Sebab berdiri tak duduk tu merangkumi kita dah menghormati masjid. Tengok orang susah tu. Jadi bila kita rujuk kepada pandangan para ulama fiqh, dia kata kita masuk tu kita tak duduk kan, kita berdiri sebab dah habis azan, maka kita niatlah sunat qabliyah, merangkumi dah sunat menghormati masjid. Tapi kalau dah belum lagi, kemudian ada satu isu, ada seorang ustaz tazkirah sebelum Jumaat. Tazkirah sebelum Jumaat. Dia beritahu lah, dia kata mayang solat ke masjid tu dengan mengaji ni wajib, dia kata fardu ain. Jadi bila fardu ain, baik duduk dengar kuliah tazkirah sebelum Jumaat. Lepas tu ada ustaz lain pula cerita, mana boleh, kena tahiyatul masjid dulu. Sebab menghormati masjid, rumah Allah, walaupun benda tu sunat. Tapi kita kena hormat dengan rumah Allah, kena sembahyang masjid. Kan dah kelas 2 tok guru. Kita pun pergilah mengajar dalam masjid tu pula. Orang tanya pula kita, dia nak perangkap kita tu, mana satu? Mana kita nak sokong, hak pertama ke yang kedua? Saya dah dengar cerita dah. Bila saya pergi tu, ustaz jaga-jaga ustaz, nanti dia tanya ustaz. Rupanya tanya sungguh. Mana tengok mana satu? Saya kata, mudah je penyelesaian dia. Kita masuk masjid, kita tengok ada tok guru mengajar. Kita cari ruang di belakang. Ruang yang kita orang tak nampak ataupun yang agak jauh. Sembahyang sunat di masjid. Sebab Nabi SAW, hadis Nabi ada sebut. Ada sahabat datang, duduk, terus duduk dekat dengan Rasulullah. Kata, sebelum duduk, Nabi kata, pergi solat dulu, kemudian duduk. Sedangkan itu majlis Rasulullah. Nabi kata, pergi sembahyang dulu, lepas tu duduk. Yang sembahyang depan tok guru tu pasal apa? Hak tu yang tok guru tu marah. Sembahyang depan tu, Allahu Akbar, tok guru tu mengajar. Saja-saja pergi sembahyang depan. Tak kira nak proteskan apakah, itu tak ada akhlak. Walaupun betul dia sembahyang. Jadi mulut masjid tu luas. Dah habis dah sembahyang kat belakang, mari depan dengar kuliah. Okey, selesai. Selesai masalah, selesai. Kita kata rasa tak senang hati ustaz yang kata kena duduk dulu majlis ilmu, dengar dulu, itu sunat je. Mungkin dia tak akan keluar kenyataan tu bila dia tengok tak ada orang yang sembahyang depan dia. Tuan-tuan boleh faham kan? Maksudnya dalam benda fiqh ni kadang-kadang banyak benda-benda yang kita kena teliti sebab banyak pandangan-pandangan masalah khilaf dan sebagainya kan. Kau juga isu kalau tak nak selawat dalam sembahyang tarawih, lantak pilah, tak berdosa pun. Yang dijadikan isu netizen berperang sama sendiri dalam WhatsApp, dalam medsos kan. Bid'ah lah masuk neraka dan Nabi tak buat benda ni, dia berselawat. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, tak ada benda tu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni jerit. Tak ada. Kalau tak nak buat, tak usah hukum pendakwah, bukan penghukum. Mereka ada amalan turun-temurun daripada ulama-ulama kitab, yang mana mereka karang kitab daripada kulit ke kulit. Takkan Imam Al-Ghazali kita anggap sesat, sedangkan dia ada amalan wirid. Hari Isnin baca ni, hari Selasa baca ni, hari baca ni. Itu amalan dia untuk dia dekat dengan Allah. Sehingga ada yang beritahu dekat saya, lafaz Allah tu kabih. Kenapa kita nak zikir dengan kalimah Allah? Kita bukan sebut benda tak elok, kita sebut Allah. Kan bila kita munajat, tuan-tuan, orang selalu panggil kita buat qiyam, buat munajat secara terpimpin. Jadi kita adalah amalan zikir yang kita nak minta mereka sebut, ikut. Kan? Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. Sebut ya Allah. Tak boleh nak sebut apa, tuan-tuan. Sebab itu kita lihat hari ini seolah-olah sudah berlaku serangan terhadap ibadat yang merupakan benda ni boleh kita kata diperbahaskan di kalangan ulama. Sebab pegang dua, Quran hadisnya. Khatib duk baca khutbah tiap-tiap kali. Ni Imam Madani, dia tak akan tinggal pesan, beramallah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tengok, tiap kali ada. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia ada 4, ada kata 5. Ada kata 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Nabi dah tak ada dah, tuan-tuan. Kadang-kadang berlaku zaman yang tak ada pada zaman Nabi. Maka ulama bincang dan keluarkan fatwa. Bukan seorang ulama, banyak. Kemudian diikuti pula dengan qiyas. Dadah tak ada dalam Quran, heroin tak ada. Tapi hukum sama dengan arak. Kenapa hukum sama dengan arak? Maka hukum qiyas digunakan. Mana merosakkan akal. Apa perkara yang merosakkan akal haram. Kalau daun ketum tu, tuan-tuan, kalau tak rosakkan akal tak apa. Tapi kalau dia rosak akal, macam khayal, jadi haram. Tuan-tuan pergi dekat Kelantan, tuan-tuan tengok tuak 1 rial. Tuan-tuan jangan ingat ini mabuk dah. Minumlah apa gelas pun, itu nira. Cuma nama dia tuak. Tuan-tuan pergi dekat Sabah, tuan-tuan tengok orang jual tuak. Tuan-tuan jangan minum tuak Sabah, punggung ke atas, kepala ke bawah. Allah. Ada kata 5. Tak apalah. Quran, hadis, qudwah, sahabat. Ikut apa yang diamalkan para sahabat. Sebab para sahabat hidup zaman Nabi. Kita tarawih 20 rakaat, bukan zaman Rasulullah. Itu zaman Sayyidina Umar. Kita ikut sahabat. Ikut sahabat. Boleh. Kemudian ijma', qiyas 5. InsyaAllah selamat, tuan-tuan. Ini sebab kita hukum orang ni sakit. Tak nak baca kunut, kata nak tahlil, kata nak talqin, tak apalah. Tak ada masalah. Kita hidup harmoni. Tapi jangan sampai pangkat kita serapkan satu pemikiran dalam grup-grup WhatsApp, kita hantar. Kat saya dia hantar. Tanya macam-macam. Ni apa hukum Ustaz? Saya kata nak beramal tak kunut? Dia kata tak mahu. Tak apalah, tak usah lah. Tak usah duduk sembang lah. Buatlah apa yang kita rasa yakin. Benda khilaf ya. Kan? Kita peganglah pada sebab kita jahil. Kita kena ada mazhab kita. Mazhab kita Syafi'i. Nak ikutlah mazhab Syafi'i. Sebab itu mengaji ni kitab ni. Kita baca kulit ke kulit. Kita tak boleh nak karang kitab. Macam saya tak pandai karang kitab. Saya baca kitab yang dikarang oleh para ulama. Macam tu. Oh, ingat senang kan jadi ustaz, tuan-tuan. Kalau kita kata tak tahan, lari tu. Duduk rumah, tak payah main masjid, rehat dia. Tengok cerita Korea, kan lagi best. Kita itulah hakikat, dan insya-Allah kita berhenti setakat insya-Allah, tuan-tuan ya. Kita akan sambung dalam kuliah kita akan datang. Mudah-mudahan kita istiqamah dengan amal kita insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangguhkan dengan tasbih istighfar surat al-asr.